أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأيدهم بقوتك وعزتك يا ذا القوة المتين. اللهم بارك وانصر جهاد المهاجرين مجاهدين في فلسطين، وأيدهم بنورك ونصرك يا قوي وكريم. اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا دعاء، فيا رب لا ترد دعاءنا ولا نخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ أحوال المجاهدين في فلسطين وردهم إلى أهلهم مردا كريما آمنا. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. وأنزل عليهم عذابا يا عزيز يا رحمن يا رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الحمد لله رب العالمين. Dimulakan seluruh warga pimpinan muslimah setempat. Sidang hadirin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi diberi kesempatan untuk berada dalam suasana zikrullah, suasana maghfirah, sakinah dan rahmat ini. Moga-moga Allah terus kurniakan ruang-ruang sebegini dalam kehidupan kita, sebab ia merupakan sumber keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Datanglah ke majlis-majlis pengajian begini, ya, sebab kita tak ada apa-apa pun yang nak diburu dengan ruang yang Allah ada. Ya, santai-santai duduk rumah pun tak buat apa.
Jadi bujuk kawan-kawan, kalau boleh war-warkan kelas-kelas pengajian ni dengan yang satu je, untuk berkongsi kesian kat kawan-kawan yang tak dapat rahmat, tak dapat sakinah dan maghfirah yang Allah janjikan dalam ruang-ruang yang sebegini. Sepatutnya begitu jiwa kita, berkongsi kebaikan. Bukan ada apa niat lain pun, niat kita nak memanjangkan kebaikan supaya kawan kita dapat, dan bila sampai pada dia, saham dia pun kita dapat sama. Itu yang paling untung. Salawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama lagi untuk menyambung pengajian khusyuk solat, belumkah sampai masanya. Baru muka surat 6 ya. Okey, buku ni dan buku satu lagi tu sebenarnya buku ni tentang khusyuk solat. Kalau solat ni dia kata bagi dua. Yang hijau ni yang dalamnya lah, punya batinnya, yang rohnya. Yang biru tu dia punya gambaran praktikal zahirnya. Siapa nak memahami, menghayati solat secara praktikal, rukun, syaratnya, yang biru tu lah. Saya minggu depan pun ada kursus kat USG tentang buku biru tu lah, bukan buku hijau ni. Buku hijau ni nak buat kursus sebab dia agak mendalam sikit. Dia kena step by step pengajian lah. Kalau buku biru tu dia macam rujukan, macam mana nak rukuk betul, sujud betul, syarat rukuk, syarat. Baguslah untuk anak-anak. Buku tu stok dia ada lagi pun. Cuma yang diminta setakat ni kuantiti tu saya keluarkan banyak tu, dan kita ada lagi. Kalau nak perlu lagi, sebab yang tu kita, yang biru tu bimbingan solat. Praktikal, panduan praktikal bimbingan solat tu bergambar. Saya keluarkan 15 sahaja untuk muslimah sini buat jualan. Kita rujuk perbincangan kita hari ini. Kita masih berbicara bab-bab awal berkenaan dengan khusyuk. Kita hari itu dah berbicara tentang bahawa takrifan khusyuk ni apa. Khusyuk ni pada bahasa dia bermaksud tunduk, tenang dan menghina diri. Lepas tu kita dah bahaskan dalam istilah syarak, kita sedar bahawa Allah memerhatikan kita dalam keadaan kita sedar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita masuk membicarakan khusyuk, bukan syok. Macam bentuk pantun dua kerat, tapi ini realitinya. Sebab ada di kalangan kita yang menyangka itu khusyuk, tapi sebenarnya itu bukan khusyuk, itu syok. Contohnya, ada orang semayang, bila angkat takbir Allahu Akbar, dia terbang terus. Dia rasa kat syurga, ada sungai-sungai mengalir kan. Dia bersono, ada burung-burung berkicauan. Sedangkan dia semayang kat Masjid Al-Mukhlis ini. Dia pun senyum seorang-seorang. Allah, indahnya syurga. Sedang dia kata wajah tu wajhiya lilladzi fatarasa. Itu bukan khusyuk. Khusyuk adalah fokus, bertumpu pada apa yang kita buat, apa yang kita sebut. Kan ada kawan-kawan kita tengah cakap dengan kita, tiba-tiba dia senyum je seorang-seorang. Padahal sembang kita tu bukan sembang senyum. Cerita Palestin, orang hari ni pagi ramai dah 8,000 orang mati. Dia senyum seorang-seorang tengok jam. Itu syok. Bukan khusyuk. Ada orang solat gitu. Dia pun berbangga dengan alhamdulillah sembahyang tadi khusyuk tu. Itu bukan khusyuk, itu syok. Syok tak ada ikatan pada otak. Orang isap dadah, isap ganja, minum ketum lebih-lebih, tu kat mana tak tahu. Itu syok. Khusyuk dia fokus. Berbeza sangat berbeza. Mari kita tengok perbincangan ini. Dalam kalangan mereka yang solat, ramai yang masih keliru antara khusyuk dengan syok. Kedua-duanya nampak serupa, tapi sebenarnya kedua-duanya jauh berbeza. Khusyuk adalah gabungan sedar, kesedaran minda, dan jiwa yang segar. Jiwa dia segar, minda dia segar. Memahami dan menghayati siapa yang dilakukan dan diungkapkan dalam solat. Artinya bila sebut Allahu Akbar, dia rasakan kebesaran Allah. Bila kata Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dia pun dah terbayang betapa Allah lah saja-sajanya, satu-satunya tempat untuk dia selamat. Berlari pada Allah tak mungkin selamat pada hari akhirat nanti.
Sedangkan syok pula ialah perasaan seronok, puas dengan apa yang dilakukan. Duduk seronok lah. Ya. Tanpa mengira tanggapan orang lain, kan. Memang bila mana orang syok ni dia terikat dengan diri dia, tapi dia berkhayal. Dia ada di dunia lain dan dia tak kisah pun dengan apa yang ada kat depan dia. Itu yang dia sengih seorang-seorang tu. Malah paling sayu bila depan Allah, dia tak sedar. Dia kat syurga. Orang kat sini kat masjid ada Allah, dia pergi syurga dulu dah. Kalau sampai betul nanti tak apa juga. Tapi kalau gaya gitu tak sampailah. Sebab tengah sembahyang ingat benda lain. Hatta ingat syurga. Apatah lagi kalau ingat benda lain. Hatta ingat syurga pun tak khusyuk, ya. Khusyuk adalah sedar awak berpijak di bumi nyata dan bertutur bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala khusyuk solat ialah tumpuan minda dan perasaan terhadap Allah yang sedang disembah. Tu kena sedar. Kita kena sedar kita menghadap Allah. Ya, kita tak buat benda lain. Ya. Di samping menghayati setiap ucapan dan gerakan, maka nak hayati kena faham. Sebab tu dalam buku ni nanti kita terjemahkan satu-satu dan kita pujuk macam mana nak faham benda ni. Contohnya subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Kenapa sebut begitu? Apa maksudnya? Dan kenapa kita kemudian sambung lagi wa bihamdi, puji Allah pula. Begitu. Bila dah faham benda ni, baru boleh feel, baru boleh hayati. Yalah benda kita tak faham, macam mana kita nak hayati? Tengok suami kita tengok bola, tak bergerak. Kita yang tak faham benda lah dia ni. Bola sebiji kerja ramai-ramai, bagi seorang sebiji sepak masukkan senang, semua sonok, banyak 4 gol. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Dia yang faham. Dia tak payah faham pun tak apalah bola tu, kan? Begitulah sembahyang. Kalau kita tak faham ni apa yang kita cakap, yang kita buat, kita tak akan menghayati benda itu dan kita tak akan bersama dengan apa yang kita buat. Sedangkan syok dalam solat pula ialah perasaan asyik, khayal dan seronok yang menguasai minda tanpa memahami dan menghayati apa yang dilakukan dan diucapkan dalam solat. Itulah kita. Siapa yang tak pernah ambil tahu bacaan, maksud bacaan-bacaan dalam solat, dia tak akan khusyuk. Dia hanya boleh syok. Kita tengok pula Perus Kamus Dewan edisi keempat. Syok bermaksud perasaan seronok, puas dengan apa yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa mengira tanggapan orang lain. Khusyuk pun macam tak perasan benda lain, kan? Adik-beradik, tapi tumpuannya lain, beza. Manakala khusyuk dalam kamus bahasa Melayu ni juga, kita orang Melayu rujuk kamus ni lah, ialah tunduk dan berasa rendah diri. Tu ada rasa. Syok dah tak ada rasa. Dia hilang tenggelam, sirna dengan perasaan dia. Lebih tinggi daripada kipas ni. Lepas tu tak kena langsung, dia naik tu tak kena. Dengan menumpukan fikiran, menenangkan hati dan anggota semasa solat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang Melayu bila sebut khusyuk, dia terus kait dengan solat. Ya. Dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Arab, khusyuk memang semua benda yang kita perasan, apa yang kita tumpu, dengan perasaan kita membesarkan benda tu, ya, menghina diri pada benda tu. Fahami kenyataan ini. Seorang yang khusyuk sedar dan faham apa yang dia sedang lakukan. Sedangkan orang yang syok tenggelam, hanyut, hilang, sirna dengan perasaan yang tidak berhaluan. Beza. Bahasa orang khusyuk dia fokus, orang syok dia tak fokus. Dia mengerbang, menerawang. Yang kedua, seorang yang khusyuk sedar bahawa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya, maka dia sopan, dia baca elok-elok, dia beradab. Sedangkan orang syok hanya berhayal dan asyik dengan keseronokan diri tanpa merasakan pengawasan Allah. Dia tak sedar pun di depan Allah. Beza, ya. Jadi jangan syok, tapi kena khusyuk. Di samping itu, perlakuan yang melampau yang menggambarkan khusyuk adalah ditegah. Ya, dia itu dah jadi syok dah. Ada orang sembahyang tapi macam pejam mata, goyang kepala. Dia nak khusyuk, itu ditegah. Kan ada orang bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah apa yang dia stres sangat. Sembahyang kan untuk tenang-tenang. Janganlah buat sembahyang tu
perlakuannya macam kita ni sedang tersiksa sangat nak menyelesaikan satu benda. Kan? Bercakap dengan Tuhan yang Maha mendengar. Kenapa nak turut-turut sangat? Tuhan yang Maha tahu, hanya bawa ingatan kepada Allah. Kefahaman apa yang kita baca tu untuk Allah. Inilah hasil daripada hati yang syok, bukan khusyuk. Yang itu pun tergeliru juga. Kalau kita buat satu benda kita tak kenal Allah betul, kita tak faham maksud solat, maka dia akan jadi syok. Antaranya perlakuan sengaja menganggukkan kepada, bergoyang ke kiri kanan, ke depan, ke belakang. Sewaktu qiyam ada orang sembahyang bismillah, alhamdulillah, malah boleh batal gerakan anggota badan yang besar 3 kali berturut-turut batal solat. Menangis tersedu, menangis kalau sebab okeylah, tapi ambillah, bukan sembahyang. Untuk menggayakan rasa hamba dan membesarkan Allah ketika solat. Kan orang tahajud kadang-kadang nangis yang faham tu, dia tengok Pak Imam nangis, dia pun nangis juga. Kau nangis sebab apa? Mana aku tahu, mana nangis aku ikut. Kita tak payahlah macam tu. Tak payah Melayu sangatlah. Melayu kan gitu, ikut je. Saya teringat kawan saya dulu waktu saya mula sampai Jordan. Yalah, kita ni walaupun belajar bahasa Arab kat Malaysia, orang Arab cakap lain. Dia ada slang dia, ada lahjah amiyah dia. Jadi minggu pertama tu kami datanglah kat University of Jordan, dekat satu pusat kebudayaan agama dia. Dengarlah satu kuliah pengajian Al-Quran. Ya, saya dengan kawan saya ni bukan kawan rapat lah, tapi dah kenalan sama-sama sampai Jordan tu. Jadi ada satu entah apa-apa orang depan saya pun tak faham lah. Saya ni bukanlah bodoh sangat bahasa Arab, tapi slang Arab tu teruk lah, kita tak faham. Yalah, kalau tidak takkan belajar pergi Jordan kan bodoh jadi doktor, takkan bodoh tulis buku. Itulah maksudnya. Jadi, tapi yang peliknya bila mana guru kat depan tu buat lawak, semua Arab ketawa, kawan saya sebelah ni ketawa, saya tak ketawa. Saya terasa lah, takkan bodoh ke aku ni. Saya pun tengok dia, sebab saya ni jenis kalau dia tak tahu, saya tak akan ambil tahu, ataupun saya tak akan respon dengan benda tu lah. Saya tak tahu, takkan saya nak gelak. Saya tanya, kau faham ke? Kan, rasa macam tak puas hati dengan dia pun ada lah. Kau gelak ni, kau faham ke? Dia pun tengok saya, dia pun risau kat saya, dia kata, gelak je lah, nanti orang kata kita bodoh pula, kata dia. Dalam hati saya cakap, macam ni lagi bodoh. Itu saya tak nak yang macam tu lah maksudnya. Dalam hidup kita ni biarlah jelas. Kita tak tahu, kita kata tak tahu lah. Kenapa nak menyamu macam orang tahu? Teringatlah tu. Teringat bab ni. Jadi, ya, kita tak boleh begitu. Kalau menangis kerana penghayatan, dia berbeza dengan menangis mengikut ikutan tu. Jadi, ya, sebab apa? Kalau kita buat perlakuan yang melampau, kadang-kadang boleh membatalkan solat. Sebab orang khusyuk, dia masih sedar dia dengan Tuhan, dia dalam solat dia ada disiplin, ada adab, ada rukun, ada syarat yang kena dia jaga, yang dia kena jaga. Ya, bahawa dia berada dalam solat dan perlu melihara rukun dan syarat solat sah solatnya. Bahkan perlakuan-perlakuan segini boleh membatalkan solat yang sedang didirikan. Kan, menangis, ketawa kan, berkata-kata dalam solat kan batal. Selesai, ya. Syok bukan khusyuk, khusyuk bukan syok. Khusyuk dan fakta sains. Kenapa pula perlu kita tulis benda ni? Supaya kita tahu bahawa baiknya Tuhan kita ni menyediakan khusyuk, sebab ni keperluan jiwa manusia sebenarnya. Ya, ada orang lain buat benda lain untuk dapatkan khusyuk tau, yang tak jumpa Allah ni. Kita dah jumpa Allah tak khusyuk, rugi. Ramai yang menyangka bahawa perintah mendirikan solat dengan khusyuk hanya tujuan untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri dengan Allah sahaja. Artinya, volunteerlah siapa nak buat apa. Ya. Namun hasil kajian dan penelitian ahli sains, sains ni benda logik, benda yang boleh dibuktikan, benda yang nampak, dapat dikesan, dapat dihasilkan kenyataannya, keputusannya, itu sains. Jadi hasil kajian sains ternyata mendapati amalan meditation yang menyerupai khusyuk mampu memberi kesan yang baik pada minda dan jiwa manusia.
Ini bukan kajian untuk solat. Ini kajian meditation. Ya. Meditasi ialah amalan duduk berdiam diri dan memusatkan tumpuan pandangan dan minda ke satu sudut atau objek seperti gunung. Ada orang duduk tepi banjaran bukit, dia tengok gunung yang besar. Dia tengok, dia lapangkan fikiran dia, fokus pada gunung. Ya, pokok besar, api dan sebagainya. Amalan sebegini dikesan mampu menyembuhkan pelbagai penyakit, menguatkan ingatan, merangsang kreativiti, di samping menambah ketenangan dan kesabaran. Suatu jangan pelik tau. Saya pernah bertemu dengan orang India yang sangat penyabar. Tenang, nampak. Saya langgar kereta dia, saya naik motor. Saya ni ialah duduk belangan. Naik kereta kadang-kadang lambat, cik penyakit tak sampai pejabat. Ikut jalan belakang Ampang tu pula, cantik lah. Ya, walau umur dah 50, naik motor macam orang muda lah. Tak macam mana. Ada satu kereta pula, dia tukar lorong kerana nak masuk sempang ke kanan. Ya, kat atas bukit tu, tempat kawasan tinjau-tinjau dia orang tu lepak-lepak malam-malam tu lah. Jadi, subhanallah, kami yang depan ni break, yang belakang dia menggerik lah. Kereta depan saya berjaya break dan kereta tu keluar. Saya break juga tapi motor tahulah. Sebab tak jatuh lah, bang melanggar je. Pecahlah lampu belakang dia tu. Lampu signal dia. Saya kata, alamak, masak aku. Dia keluar pun saya kata, Tuhan, saya minta maaf. Saya tak sebab, kita tak apa-apa. Itu orang depan menyesal, kita pun tahu. Dia pun tengok, kata dia, alamak, India ni kalau kita biasanya memang cari gaduh je lah kan. Saya dah sedia dah, saya kata, saya kalau accident ni, saya kata, yang ke bengkel nanti saya bayar lah, gitu je lah, kalau tak nak claim insurance. Macam mana kita dah langgar dia? Dia pun tengok. Dia, you okay? Tengok motor saya. Patah lah sikit. Kat depan ni, tak ada apalah, saya okey, tak jatuh. Okey dah, tak apa, jalan. Saya pun macam terkejut. Ya, apa yang kita yang? Tak apa, jalan lah sikit. Aduh, nyamannya jiwa aku hari ni, kata. Ya, turun motor tu jadi slow, tenang, macam kat syurga dah saya. Padahal naik motor pakai Ampang je. Begitu kan, kalau ada orang-orang berwatak ahli syurga, wal'afina anin nas, memaafkan manusia ni nyaman hidup kita. Hindu, kenapa dia tenang gitu? Tak sebagaimana India yang lain atau Melayu. Sebab ada sesuatu dalam jiwa dia. Dia kalau tak ada sesuatu dalam jiwa dia, hanya kira dunia, tentu dia tak macam tu. Itu mungkin amalan ni dia. Dia tenang, dia sabar. Orang buat meditasi ni, ya, tengok, satu kajian telah mendapati bahawa latihan meditasi menghadap satu objek dan tenangkan tumpuan fikiran selama 8 minggu memberi kesan yang boleh diukur pada fungsi otak. Otak makin segar, makin kreatif, makin tenang. Berapa kajian lain juga menyokong hipotesis bahawa amalan meditasi mampu meningkatkan kestabilan emosi pengamalnya. Terbukti orang yang bermeditasi secara kerap selama 6 minggu menunjukkan penurunan tekanan emosi atau stres apabila mereka diletakkan dalam suasana tertekan. Dia lebih tenang, relax. Ada kan kawan-kawan kita yang ada macam-macam, dia pun cakap, sabarlah kak, yang pun itu insyaAllah. Kalau ada 8 orang kawan kita macam tu, kita pun jadi baik tau. Tapi yang semua berapi macam kita juga, memanglah ni tak boleh macam ni. Dia ingat dia okey. Betul lah, kita pun tak tahan dah kan. Jom. Itu yang makin urara hidup kita. Padahal mengamuk pun jadi apa pun. Kau takut dengan kita. Kita marah-marah pun dengan orang kisah, menyampah lagi ada. Inilah realitinya. Ia menjadikan bukti betapa kepada faedah meditasi terhadap kesihatan, kerana stres adalah penyumbang utama kepada kematian dan hiruk pikuk hidup dunia. Stres, tekanan. Orang banyak bertindak dengan stres. Bila stres, marah. Orang bukan Islam. Orang Islam pun marah-marah, mengamuk, ya, bertindak, mencabar, bergaduh dan sebagainya. Terbukti bahawa mereka yang menjalani amalan meditasi tampil dalam kehidupan dunia lebih tenang dan sabar menghadapi cabaran hidup. Tak apa, kita cerita meditasi dulu. Apa kait dengan khusyuk, sabar. Di samping itu, otak manusia yang terdiri daripada bilion sel saraf atau neuron
yang menggunakan elektrik atau gelombang otak sebagai cara berkomunikasi. Gelombang otak diukur dengan frekuensi dalam hertz, terbentuk dalam 5 tahap. Itu ada ambil gelombang otak pun ada. Setiap tahap gelombang otak ini dipengaruhi oleh aktiviti pemikiran. Ya, apa yang ada dalam kepala kita, gelombang otak ni akan respon. Keadaan emosi kita dan juga corak tidur. Gelombang otak yang paling perlahan, sebab tu dalam tidur pun kita diganggu kan. Mimpi dan sebagainya. Kadang-kadang mimpi tu datang kerana cerita sebelum tidur. Dia berkait tu. Gelombang otak yang paling perlahan dan tenang ialah gelombang delta. Ya, delta ni lembah kan. Kekuatan gelombang ini sangat rendah, iaitu sekitar 1 hingga 3 Hz sahaja. Ya, gelombang ini dianggap memainkan peranan dalam proses penyembuhan penyakit dan meningkatkan kualiti tidur. Sebab tu rahmat Allah. Kadang-kadang ada penyakit yang sangat kritikal, Allah bagi koma orang supaya dia tenang. Dia proses penyembuhan. Dan baiknya orang-orang koma kita bacakan Al-Quran supaya dia lebih tenang. Pasangkan lagu-lagu Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran supaya dia lebih tenang. Gelombang delta juga dipercayai mempunyai peranan penting dalam fungsi sistem pencernaan dan jantung. Subhanallah. Perasan tak? Kawan saya sebab stres sangat kerja, kena jantung. Sebab bos push dia banyak kerja, kita pun banyak kerja sama, tapi dia ni jenis ialah cepat, pressure kan. Dia tak tahan, dia duduk sorang-sorang, dia mula Allah pening kepala apa semua. Akhirnya cek jantung tu. Tak boleh ya. Jadi kita kena ada sesuatu. Begitu juga yang jadi makin tembun tu sistem pencernaan dia terganggu sebab emosi, mindanya tak tenang. Ya. Gelombang delta ini berlaku semasa kita tidur dan muncul sewaktu kita melakukan meditasi. Sebab tu setiap manusia kena tidur supaya dia ada proses menyamankan getar rasa dia, perasaan dia, ya, kecamuk minda dia. Dia kena tidur. Dan saya adalah orang yang paling senang tidur. Rumah saya pun jealous, kata abang letak kat mana pun hilang. Ada masalah macam mana pun, kalau saya dapat tempat yang selesa, saya akan lelap. Itulah masalah juga sebenarnya. Orang kata saya ni tak cakna ke apa. Bukan tak cakna, pada saya kalau dah perlu tidur, saya dah tidur. Bukan boleh selesai pun. Ya, tengah baring nak saya masalah, tak boleh juga. Tapi ada orang geram, adik-adik ke apa semua, dia kata apa benda dia ni, masalah mesti tidur macam tu juga. Nak macam mana dengan tu, saya tidur lah. Nanti saya bangun lah. Selepas sejam 2 jam nanti saya lagi segar, dapatlah idea baru nak mikir pun. Saya perlukan delta je, cari lembah nyaman, saya kena tidur. Masalahnya kat kursi kat hospital pun anak isi dia kau tidur tu. Ambil nanti doktor kejut lah aku kalau dekat peluang. Saya bukan lari jauh pun cakap. Gitulah. Itu nikmat lah. Bukan semua orang dapat kan. Ada orang ada masalah tak boleh tidur sampai pagi. Dapat apa? Bangun pun lagi badan lesu, fikiran semua bercelaru. Baik tidur. Jadi kita ni akan tenang waktu kita tidur dan meditasi. Dia punya conclusion dia orang lah. Artinya bila otak kita fokus pada satu benda, ya, subhanallah. Kita tengok ni gelombang otak manusia, ya. Pada rendah paling tenang delta, bawah tu rajah tu kan. Kemudian ada theta, ya, itu gelombang dia sedikit kacau. Kemudian ada alfa, dah mula dah bergelombang, ya. Kemudian ada beta, ya Allah lagi teruk kan, ya, yang pakai nama beta, ya. Raja-raja sebab tu gelombang dia banyak. Dan yang paling teruk gamma lah, ya. Dulu ada kumpulan rock gamma kan. Ini bayi-bayi saya kan, kembang terhalang tu, ingat. Di sini aku tetap merindu. Itulah lagu dia. Rupanya gamma ni kumpulan paling uara lah kalau ikut gelombang otak ni. Bukan cerita kumpulan gamma, tapi nak cerita efek, ya, kepada tadabbur dan tafakur ni. Meditasi ni tafakur lah, tadabbur, ya. Seperkara lagi, seorang peneliti di Harvard bernama Yale dari Institusi Teknologi Massachusetts telah membuktikan
menemui bukti bahawa meditasi yang melatih akal fikiran untuk fokus dan merangsang tumpuan minda boleh menambah sayap struktur fizikal otak manusia. Dia jadi subur. Kalau kita terlalu tenang, otak kita makin subur dan besar. Maka bila makin besar, apa akan dapat? Dia makin segar dan banyak. Boleh berfikir dan merancang serta kreatif. Berfikir ya? Dan bila mana banyak sangat stres, banyak sangat masalah, benda serabut fikir, dia makin mengecut rupanya. Dan akhirnya bila mengecut, otak kita makin tak berdaya upaya lah. Itu yang lupa, nyanyuk, melatah tak habis. So, kena kembalilah ya pada benda yang ada dalam diri kita. Imbasan otak yang dibuat mendahkan bahawa pengamal meditasi mempunyai peningkatan saiz di bahagian otak yang mempertingkatkan perhatian serta kemampuan memproses input dia. Subhanallah. Pertambahan ini sekaligus menambah kemampuan manusia untuk lebih tenang, lebih fokus memberi tumpuan, berfikir lebih rasional, kreatif serta menjalani kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Sebab dia tenang. Subhanallah. Barulah kita timbulkan persoalan. Meditasi ini hasiat dia. Bukankah ini yang kita lakukan dalam solat? Kita fokus kat tempat sujud mata kita. Kita fokus ingatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita lakukan dalam solat bukan sekadar tumpuan minda. Malah khusyuk dalam solat dianjurkan dalam Islam disertakan dengan tadabbur, penghayatan emosi pada setiap ucapan. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ini kepada Engkau ya Allah, Tuhan pentadbir langit dan bumi. Apalah sangat gunung boleh menenangkan orang-orang Hindu, orang bukan Islam. Kita ngadap Tuhan gunung, kenapa tak tenang? Sebab kita tak ngadap. Betul tak? Khusyuk menghadap dengan hati. Kita tak ngadap, kita Allahu Akbar tapi shopping hati kita. Wah, ni gimana gelap? Sembahyang duha lah ada Allah, tapi hati kat mana? Sarapan ni sedap kat mana? Dah makan kan, si mak dia tak sedap sambal dia. Sambal udang petai dia sikit sangat lah itu. Malah lah. Itulah tahap main kita, mana nak dapat? Dia tak mau tengok gunung betul-betul, dia fokus kat gunung. Kita ada Tuhan tapi tak ada Tuhan dalam hati. Macam mana nak dapat tenang? Itu yang sampai kedai tu tengok betul lah udang dia nak sikit sangat, petai dia aku dah suka petai, membebel kat depan sambal tu lagi. Sama kat dalam semayang dah bebel lah, kat depan petai tak sebab tak tenang, tak ingat Allah. Subhanallah. Kalau ingat Allah tak apalah, mungkin petai tak ada kot ya, orang kedai ni pun dah masak, alhamdulillah dapat lah aku makan, senang tak payah masak. Lain orang ingat Allah, hati dia lain ya, aktiviti gerakan hidup dia pun lain. Subhanallah. Pada setiap ucapan dan gerakan seorang bagi mencapai matlamatnya, iaitu mengingati Allah. Jadi khusyuk adalah amalan yang memusatkan tumpuan minda dan jiwa. Kalau tadi meditasi minda sahaja, ini kita jiwa pun ya, membesarkan Allah, Tuhan yang mampu memberi ketenangan. Sungguh khusyuk solat bukan sekadar ibadah, bahkan memberi khasiat kesihatan rohani dan jasmani. Dia orang tu meditasi bukan ibadah, hanya kerana nak memberi hak pada minda dia, otak dia supaya tenang. Kita ada satu slot yang paling eksklusif dengan pencipta yang maha besar, maha agung ya, bukan sebesar gunung ya, bukan seluas lautan, bukan ya sehebat api, tapi Allahu Akbar, Allahu Qadir, yang maha agung, maha kuasa. Tapi kita tak sedar kita ngadap dia, itu je puncanya. Sebab tu kita tak dapat benda tu. Semayang banyak tapi ngamuk lagi banyak. Semayang banyak tapi ngutuk orang, ngumpul orang lagi lancar. Sebab apa? Ketika ngadap Allah kita tak pernah rasa pun kita ngadap dia. Itu rugi tu. Rugi. Betul lah bila Allah kata patutnya orang beriman ni dah berjaya, tapi yang khusyuk dalam solatnya. Sebab tu kita tak jaya jadi orang yang percaya akhirat, tapi kita tak layan akhirat kan ya. Yang Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, buat baik macam mana pun nampak esok akhirat, buat jahat pun nampak juga akhirat, tapi kita tak layan benda tu. Statement tu kita tak imani betul pun. Sebab alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Syarat pertama kita untuk jadi orang beriman, kita tak usahakan sembahyang betul-betul ingat Tuhan. Ya. Sungguh khusyuk bukan sekadar ibadah, bahkan memberi khasiat kesihatan rohani dan jasmani. Subhanallah, besarnya manfaat khusyuk solat. Sewajarnya umat Islam lah yang dituntut untuk khusyuk memperoleh semua khasiat meditasi yang dinyatakan. Sepatutnya kita yang dah semayang ni patutnya dapat ketenangan lebih daripada orang-orang bukan Islam. Sebab mereka hanya ngadap gunung je dah tenang. Kita ngadap Tuhan yang menciptakan gunung, yang menciptakan api, yang menciptakan pokok besar yang dia orang ngadap tu. Malah mereka wajar mendapat sesuatu yang lebih lantaran khusyuk solat, mempunyai ahli tuju yang jelas kepada Al-Khaliq, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ngadap api dah buat apa? Hanya membiarkan otak dia bersama api yang ada kekuatan, boleh membakar, panas, mungkin boleh menyamankan, menyediakan kelengkapan. Sebab tu ada orang sembah api majusi kan. Tapi kita dah bersama Tuhan yang menciptakan segala makhluk ini. Kita tak dapat hak orang yang sembah api sebab apa? Kita tak sedar. Sedangkan dia orang sedar menghadap api. Kita tak sedar kita menghadap Tuhan. Itu je. Ya. Berbanding meditasi yang hanya menumpukan sepenuh perhatian, fikiran dan emosi terhadap suatu objek tanpa mendalam, ya, secara mendalam tanpa sebarang matlamat berunsur ketuhanan dan kehambaan. Dia hanya untuk akal dia saja untuk tenang. Kita untuk dapat ibadah, dapat duit, dapat pahala ganjaran di akhirat, dapat ketenangan dunia. Begitulah hakikatnya. Kita tengok buktinya pula orang Islam. Orang Islam. Begitulah hakikatnya. Para salafus soleh yang banyak bersolat malam tanpa bersama khusyuk terbukti telah tampil menjadi insan-insan yang hebat, sehingga terpahat nama-nama mereka dalam sejarah tamadun manusia seperti Al-Khawarizmi, pakar matematik dan ulama besar. Ni Dr. Rohaili, takhasus dia satu je, pembangunan insan. Sebab tu saya tulis buku-buku motivasi begini je. Suruh tulis buku faraid, saya tak pandai. Suruh tulis buku tentang usuluddin, ya, kaedah, ya, perbahasan tentang ketuhanan, falsafah, saya tak boleh. Tapi ulama dulu di samping seorang ulama, dia pakai matematik. Sebab otak dia orang besar. Ibn Sina, ya, pakar sosial kemanusiaan. Tulis buku tentang pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Dan dirujuk sampai hari ini dia punya, ya, tulisan tu. Ibn Khaldun, Ibn Rushd, Imam Syafi'i. Subhanallah. Umur 15 tahun Imam Malik declare Syafi'i. Pergi tanya, dia dah boleh bagi fatwa. Bayangkan umur 15 tahun anak kita masih main game tak semain subuh, Imam Syafi'i dah bagi fatwa. Subhanallah. Apa benda ni Ustaz ceritanya? Sebab mereka ni sebenarnya kuat sembahyang malam. Ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal contohnya, ya. Dan imam yang mengasaskan mazhab Hanbali ini berperanan, imam di Darussalam, mufti Iraq, menghafal lebih 1 juta hadis dengan sanadnya. Sembahyang malamnya 300 rakaat. Nak cerita apa ni tuan-tuan? Kita tak akan boleh buat benda tu banyak, melainkan benda tu sedap, nikmat. Betul tak? Sebab orang makan sampai 3 minggan. Sebab sedap lah. Takkan tak sedap pun. Kau kata tak sedap tu makan. Bohong lah tu maknanya. Mana sedap lah tu. Betul tak sedap kak? Memang tak sedap. Tapi habis kau makan banyak apa? Saja je. Membohong dekat. Nabi pun sembahyang banyak sebab apa? Sedap sembahyang tu. Tu je. Kita sebab apa sembahyang tak banyak? Tak berapa sedap lah tu. Nak aku tak sedap, tak berani pula. Main tarawih baru cari 8. Lambatnya nak 8. Terasa kan? Sebab tak sedap sangat lah. Ya. Subhanallah. Padahal kita pun lepak-lepak kat luar tengok orang sembahyang 20 dah habis dah. Kejap je dah habis juga. Kalau aku join tak apa tadi. Tapi kalau join tergigil lah tu tau. Ya, rasa macam nak pitam, nak muntah, mual, rasa macam pembawakan budak pun ada. Kan? Padahal sembahyang tarawih je. Itulah sebab benda tak seronok. Mereka ni sembahyang malam sampai banyak begitu sebab terlalu banyak
nikmat yang dia dapat dalam solat memang nikmat. Tuan-tuan, perempuan, sorry, tuan-tuan pula, selalu malam je kan. Perempuan, bayangkan kita ni bila jumpa seorang yang besar, kita ada masalah, menteri ke, kan? Dah jumpa menteri, kita ngadu kat dia, menteri saya ni orang kampung ni, ya. Dan menteri tu beri respon yang sangat baik, tengok ke kita, insya-Allah. Kita keluar tu macam mana perasaan kita keluar jawab menteri? Nyamannya, leganya, senyum sampai kat kita. Bini kita tanya pun kita tak layan sangat. Tak apalah, nantilah macam tu. Koyo nampak kan? Baru jumpa menteri, padahal menteri tu kaki kelentong je. Banyak orang dari bohong, ya yang nanti saya tolong saya buat. Kenapa kita nyaman? Sebab kita sedar kita dah berhadapan dengan seorang yang ada kuasa, ada autoriti, ada kemampuan untuk bantu kita. Ni Allah Ar-Rahmanir Rahim ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tak nyaman sebab jumpa dia? Sebab kita tak sedar untuk jumpa dia. Itu masalahnya. Kita antara yang cerah-cerah ramai tu masih tak puas hati duduk, ya. Bang, apa jumpa orang abang tak tahu. Mana ada jumpa apa-apa? Cakap, kita tak jumpa orang. Tadi kan kita jumpa menteri. Itu menteri. Oh, dia senyum. Sebenarnya tu sebab dia tak sedar tu dia ngamuk sampai keluar tu. Apa kita nak jumpa orang macam-macam tak jumpa pun menteri lah. Yang kita jumpa tadi tu menteri lah. Oh je ke? Sorry lah. Itulah yang terjadi pada hidup kita hari ni. Jumpa Tuhan tapi tak sedar. Jadi kita ngamuk tak sudah-sudah. Marah tak sudah-sudah. Tak puas hati tak sudah-sudah. Subhanallah. Sebab tu bayangkan, ya. Mereka ni bila sembahyang malamnya khusyuk dan penuh nikmat, otak mereka padat, penuh, tumbuh subur. Sebab tu boleh hafal 1 juta hadis, boleh jadi mufti lagi, boleh jadi pemimpin lagi, boleh menulis karya-karya berbentuk untuk panduan kehidupan dunia lagi. Dah tak ada dah watak-watak tu. Ya, pakar perubatan Ibn Sina. Ya. Sampai istilah alkohol itu istilah Islam tu. Kalau al tu Islam tu. Ya, pakar falak dan sebagainya. Ya. Khatul istiwa, kita sebut khatul istiwa. Khat tu bahasa Arab, istiwa tu tengah maksudnya. Kita orang Melayu khatul istiwa lah sebut. Dia semuanya khatul istiwa. Ya, khat tu garis, istiwa tengah. Tu istilah-istilah yang sampai bila pun dipakai sebab mereka lah pelopor-pelopornya. Orang Islam dulu hebat sebab apa? Sebab khusyuk dalam solat dan banyak solat. Maka mereka menguasai semua. Kita orang Islam ni tak hebat sebab apa? Hanya ambil picisan-picisan dunia, ya, bekerja ke sana kemari, ya, nak ingat Allah sekejap pun tak nak. Allah hina kita. Akhirnya kita terhina di dunia sebab apa? Langsung tak pernah ada ruang itu ingat Allah. Subhanallah. Jadi Imam bin Hanbal yang begitu hebat tu sebenarnya sembahyang malamnya 300 rakaat. Dan paling sayu ketika mana dia dihukum oleh pemerintah ketika itu yang suruh dia declare bahawa Al-Quran ni makhluk. Dia tak nak, dia kena rotan sampai 100 kali sebatan. Habis badan dia belakang ni hancur. Tapi dia tetap bangun untuk berwuduk. Dan malam tu pengawal penjara bersaksi bahawa dia sembahyang 150 rakaat. Allah, waktu sakit tu. Sebab apa? Sebab benda tu nikmat. Macam kita dah gaduh-gaduh dengan suami nak tengok juga Hindustan. Sebab Hindustan tu yang sedap. Yang kaki Hindustan lah. Lepas tu sedih-sedih tapi channel tak ada Netflix. Tak apalah tengok Netflix. Dia tengok tu senyum lagi. Macam tu lah Imam bin Hanbal. Sebab dia pun tak ada Netflix zaman tu kan. Dan dia pun tak tengok. Hiburan dia orang, kenikmatan dia bertemu dengan Tuhan. Kita keresahan kita bila nak habis Pak Imam ni. Mana ada kat Malaysia ni orang sembahyang lama. Tapi kita rasa lama sangat lah. Itulah bezanya. Jadi kita kena kembali lah. Paling tak, kita bukan nak jadi profesor, bukan nak jadi ahli agama, bukan nak jadi penguasa-penguasa dunia di sudut ilmu dengan minda yang hebat, tak. Kita nak sembahyang, kita ingat Allah dan kita boleh layan dunia dengan tenang. Ada masalah kita tenang, ada gangguan kita tenang, ada orang kata kita tenang. Kita nak begitu supaya memang kita tenang. Dan itu pun tujuan solat. Kan kita dah bicarakan mula-mula itu. Tujuan solat adalah untuk ingat Allah untuk tenang. Gitu je. Selesai bab ini. Jadi nak cerita apa? Rumusannya
Meditasi orang buat kerana nak mencari ketenangan. Umat Islam tak payah bermeditasi. Usahakan sembahyang yang khusyuk, dia akan dapat kenikmatan, ketenangan. Subhanallah. Ya. Waktu kita tengok orang-orang Palestin tu, yang bila mana mereka dah tak ada siapa nak bergantung, mereka akan ingat Allah sentiasa. Sebab tu jiwa mereka kuat. Sembahyang mereka memang khusyuk. Ya. Dan mereka ni terlalu kuat sebab apa? Sebab apa mereka berani mati? Sebab mereka sedar bahawa kehidupan dunia ni apa, dan kita ni masih leka lagi kerana kesesaan dunia kita. Sebab pada mereka tu memang tak inginkan pun untuk lari ke, pindah ke. Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah menjanjikan ada 6 benda tu orang mati syahid. Kan? Kita teringat satu video yang doktor tu pujuk orang Palestin yang seorang bapa menangis, ya, seorang anak menangis, anak ada dewasa lah, mati kematian mak dia, bapa dia, menangis teruk sangat. Dia kata, kenapa kau nangis macam ni? Dia kata, ni Allah tengah uji kita, Allah nak bagi kita syurga. Kita kan tahu orang mati syahid ni semua ni, subhanallah. Ya, apa dia dapat? Dia ada satu peruntukan yang hebat untuk masyarakat. Dia akan beri syafaat 70 orang daripada kaum kerabat dia tu. Memang sakit kematian, tapi mati yang kat Malaysia ni tak jadi apa. Dia mati kat sana tu, mati kerana peperangan, kerana mempertahankan harta, mempertahankan harta air tu, dapat recommendation 70 orang daripada keluarga dia join sekali masuk syurga. Sebab apa? Dalam hadis tu Rasul sebut ada 6 perkara. Pertama, orang mati syahid ni, ya, Allah ampunkan dosa dia. Daripada detik pertama dia jatuh ke bumi pun Allah ampunkan dosa dia. Kemudian orang mati syahid ni, dia nampak tempat dia. Tengok gambar video yang sekarang ni yang viral tu, semua senyum kan? Semua senyum sebab dia nampak tempat dia. Sejurus sebelum dia mati, dia dah nampak dah malaikat syurga yang Allah mengikat dia. Lepas tu dia orang senyum. Sebab tu yang lain pun teringat nak juga, cuma tak boleh bunuh diri, tak boleh cari pasal. Yang ketiganya, Allah jamin dia kat kubur tak ada siksaan, dia akan lalu. Ya, yang keempat, di padang mahsyar nanti, ya, dia tak ditempatkan di tempat orang-orang yang disoal macam kita ni. Dia tak tempat eksklusif, dia VIP duduk dalam ruang dia yang selesa. Siapa tak nak mati syahid sebenarnya? Semua nak. Mati tetap mati kita. Siapa mati syahid? Bayangkan semua di hari yang kita semua lari ke sana kemari mencari hak kita, tuduh orang sana, tuduh orang sini. Ada orang yang duduk di satu tempat khusus, sudah nyaman, hanya menanti waktu untuk masuk syurga. Itu orang-orang yang mati syahid. Yang ke-8, dia dapat bidadari sampai 72 orang bidadari. Yang kelima, yang keenam inilah yang paling mahal, iaitu dia dapat beri syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia. Kenapa ada peruntukan begitu berasingan? Sebab perasan tak? Orang masuk syurga sepatutnya dia boleh invite siapa pun masuk dalam syurga kan. Saya masuk syurga, contoh, saya boleh invite mak saya, bapak saya. Tapi kenapa benda itu tak berlaku? Sebab orang masuk syurga ni, tuan-tuan perempuan, dia akan lupa. Dia akan lupa dunia dia. Mak dia lupa, ayah dia lupa. Dia lupa. Manusia punya betul lah kata Tuan Mahdi. Dia lupa sampai ke akhirat. Dia lupa. Sebab tu untuk orang syahid ada satu peruntukan khas. Keluarga dia akan diperuntukkan untuk masuk syurga 70 orang tanpa dia memohon. Dan dia tak akan mohon pun. Memang ada satu hadis lagi bercerita tentang bahawa orang yang paling teruk kat dunia, itu pun saya dah cerita kan, Allah masukkan dia dalam syurga sebab apa? Dia paling sabar. Dia reda dengan kepayahan hidup dia. Orang paling teruk bukan kita lah, tak tahu, paling sengsara dalam dunia, tapi dia beriman dengan Allah, dia yakin dengan Allah, dan akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan dia sabar, reda. Lalu dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, malaikat interview dia. Dia kata, macam mana kehidupan kamu kat dunia dulu? Bukankah kamu orang yang paling teruk? Dia kata, tak ada apa-apa, okey je. Ya, sekarang kat syurga aku tak tahu, okey. Tak ada apa-apa pun musibah yang berlaku pada aku kat dunia. Begitu sekali. Artinya dunia ni taklah teruk sangat untuk kita tangiskan, untuk kita gasak berebut sampai kita menggadaikan akhirat kita jangan. Ya, besarkan akhirat. Tak apalah kalau hak kita diambil sedikit, jangan nak tuntut sangat. Allah, baru ni anak saya duduk rumah sewa, cerita je lah, cerita masyarakat dulu kan sebelum masuk bab baru. Duduk rumah sewa dengan kawan-kawan dia. Dia lah bila duduk sama perempuan aman, berarti sejuk kongsi ni, budak-budak kolej tahu lah kan. Ada seorang beli ayam besar, tak muat kawan lain keluar kan.
Jadi busuklah ayam tu dekat atas meja makan tu. Mengamuk dia. Tak cukup dengan tu, mak dia datang pula. Bukan duduk salam mak dia duduk perak. Pak dia beritahu lagi, mak aku cakap kalau orang buat aku sekali, aku kena balas 10 kali. Allah. Janganlah jadi mak-mak yang macam tu. Yang bestnya, lepas tu dia ngamuk-ngamuk, dia pula yang keluar rumah. Mak saya ada anak saya bagus juga. Dia yang keluar, alhamdulillah. Macam tu lah. Orang bila dah kaki ngamuk, kaki marah, dia dah tak rasional. Dia rugilah banyak benda. Tak apalah, itulah hak dia. Tapi janganlah kerana dunia anak kita, ayam berapa ringgit sangat. Kalau seekor pun, mak kau nak datang dari Perak, bagi kau banyak. Kau nak keluar rumah lagi, dah tak rasional ni tadi. Bila mana tak ada ketenangan dalam jiwa tu. Terlalu fikirkan dunia, subhanallah. Fikirkan sangat hak dunia. Allah ni buta ke tak nampak hak kita? Allah tu buta ke biarkan orang Palestin tu macam tu? Tak. Sebab akhirat tak terlalu besar untuk gadaikan dengan dunia. Sebab tu dia orang tak kisah pun mati. Bukan kita je sedih, kita kena sedih lah sebagai seorang umat Islam. Tengok kehancuran tu, jiwa kita sedih. Tapi hak mereka di sisi Allah terlalu besar. Mati syahid. Kan kat kabupaten tu yang dia orang bising Allah harumnya kat sini. Perasan tak? Berapa hari dah kematian ni? Semua orang-orang yang berada di Palestin tak pernah mengadu bau busuk mayat. Tak ada. Kematian dekat 8,000 orang. Dan ada jenazah-jenazah yang tak boleh diangkut pun warung Tuhan tu. Sepatutnya bau habis, bau mayat, bau hanyut, bau wangi kat ayat sana. So kita kena cemburu dengan dia orang. Sebab tu antara doa kita bukan doa sangat untuk dia orang menang. Kalau ikut logik memang dia orang tak akan boleh menang pun dengan kelengkapan senjata tu. Hanya dengan kuasa Allah je yang mutlak. Orang turunkan burung ababil ke macam-macam tu lah. Tapi Allah sengaja melayan mereka begitu sebab Allah nak beri hak yang hebat pada mereka kat dunia. Kita terus menyumbang, kita terus bantu sebab nanti ada tanggungjawab yang Allah tanya pada kita. Tapi janganlah sampai kita temprak Allah. Ada orang apa Allah buat Islam pasal ni. Israel dah terang-terang menentang kau, ya Allah, kenapa kau biarkan? Kena faham tau. Rasulullah pernah sebut, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbata ma." Apa kata Rasulullah? Kalaulah dunia ni ada nilai sebelah sayap nyamuk, di sisi Allah, Allah tak akan beri izin orang kafir itu minum walaupun seteguk air. Tak ada nilai. Allah letakkan Palestin di situ, Baitul Maqdis tu, supaya kita ni ada perjuangan, itu je. Sebab tu seorang budak Melayu pernah tanya dekat pensyarah dia dekat Al-Azhar, kenapa Allah tak bantu? Kenapa Allah biar Israel kuasai itu? Kenapa Allah tak hapuskan saja Israel? Orang Arab, guru Arab tu cakap senang je, dia kata apa? Kalau Allah hapuskan Israel, macam mana kita nak masuk syurga? Tak jawab apa. Tengok jiwa dia orang macam tu. Cuma ialah ada kehidupan yang perlu dilayan. Anak-anak perlu makan, yang tak makan. Ibu yang sakit, orang yang sakit perlu diubati. Yang dah pergi, mana ada yang menangisi kematian tu? Mereka semua berbangga. Aku dah dapat hak masuk syurga, adik aku mati. Itulah jiwa mereka. Cuma hak kita, bumi tu bumi barakah, bumi yang dijanjikan untuk semua orang. Sebab tu satu sudut lagi, kenapa orang Palestin begitu hebat berjuang? Sebab Ustaz Muhammad Abdullah kan pernah pergi sana Daunal di sana. Antara perkongsian dia kata, dia tanya imam sana, kenapa saya yang datang sini pun rasa semangat lagi? Sebenarnya bumi itu bumi barakah. Siapa duduk situ pasti akan berjihad. Dia tak akan jadi orang yang curi, nyuruh, tak ada. Dia akan jadi orang, kalau ada jiwa agama, dia akan terus berjuang. Dia akan tak sanggup mati pun. Mati tetap mati. Kita tak nak mati pun mati juga. Terjatuh tangga kat dapur, tergulik mati juga. Allah, sian mati kat dapur. Mati kat bilik air lagi tak best. Cerita, saya jatuh bilik air meninggal. Allah, tak bestnya cerita mati kita. Tapi kita tak ada pilihan. Kita tak boleh ke sana nak berjuang. Tapi maksud saya, jangan marah kat Allah. Dengan ketentuan dia. Allah sayang mereka itu semua. Semua makhluk dia. Semua hamba-hamba pilihan dia. Cuma Allah nak nampakkan. Dan ketentuan Allah memang pasti begitu. Yahudi ni tak akan dihapuskan begini, dengan cara begini. Dia sampai turunnya Nabi Isa dengan Imam Mahdi nanti akan menghapuskan mereka. Waktu tu ketika atom dengan semua senjata dunia dia dah tak boleh meletup dah, barulah mereka dapat dihapuskan itu.
Kita layak je lah dunia ini. Kita menyumbang, kita doa, kita sedih, kita kutuk, kita lamat. Ya, sebab situ meritnya ada, pahalanya. Jangan jadi orang tak peduli pula. Alah dia, yalah Allah tahu nak buat macam mana. Tak boleh juga macam tu. Ada orang sikap kita yang macam tu. Wallahu ta'ala. Ada 15 minit lagi. Nak masuk bab baru ke nak bertanya? Tanya dulu lah. Saya buka ruang tanya kalau ada apa nak tanya. Ya, ada setengah jam lagi. Saya masuk lah. Tak ada apa nak tanya? Bab kedua, kepentingan khusyuk. Kenapa perlu ke khusyuk ni? Kalau tak khusyuk tak boleh ke? Ni antara persoalannya. Ya, kita nak berceritakan bahawa solat kita ni sangat penting khusyuk. Maka sebelum kita berbicara tentang kepentingan khusyuk, mari kita tengok tahap darjat solat kita ni kat mana. Supaya kita tahu nak mengurus solat kita ni. Darjat solat muslim. Sebagai langkah memulakan muhasabah, mari kita teliti dan semak pada tahap manakah darjat solat kita. Level kita punya solat ni lah. Kalau level kehidupan kita, kita tahu. Ya, kita ya, B40 ke sebagainya. Alhamdulillah, andai kiranya kita telah mendirikan solat. Ini cerita orang dah solat lah. Siapa yang tak solat tak masuk dalam bab ni. Ya. Yang kena tahu ya, hakikat solat ni adalah bila Allah dah izinkan kita solat, artinya Allah dah mula anugerahkan kita satu lencana, satu batch sebagai hamba dia. Dan ada orang yang masih belum solat walaupun dia muslim. Sebenarnya bukan dia tak nak solat, Allah belum nak izin dia solat. Allah tak mahu pun dia solat. Dengan kelayakan dia, dengan perangai dia, dengan cara hidup dia, dengan kesungguhan dia tak ada, maka Allah tak bagi. Satu orang yang tak solat, ya, dia tak boleh kata ya saya tak solat. Tak, sebenarnya Allah yang tak izin dia. Allah tak nak pun dia solat. Biar dia macam tu. Bahasa kasarnya lah, supaya dia sedar betapa Allah pun tak nak ngadap kalau kau tak usaha nak ngadap dia. Namun persoalannya, sudah sempurnakah persembahan pengabdian kita kepada Yang Maha Mencipta ini? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala ada membahaskan tingkatan darjat salat seorang muslim ikut tahap kesempurnaannya. Ikut penjelasan darjat solat tersebut, pertama, darjat orang jahil, sembahyang tapi tak tahu betul ke tak, sah ke tak, rukunnya, syaratnya. Yang pertama. Yang kedua, darjat orang lalai, dah belajar dah ya bab solat ni tapi tak pernah ingat Allah pun. Yang ketiga, darjat orang yang berusaha, bermujahadah nak ingat Allah, tapi kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Yang keempat, darjat orang yang dah khusyuk, dah sampai peringkat dia hayati solat sepenuhnya. Yang kelima, darjat tertinggi solat, iaitu darjat orang yang bermusyahadah, bila angkat takbir terus bersama dengan Allah. Kita tengok satu persatu perbincangan ni. Darjat orang yang jahil, inilah kumpulan yang mereka yang mendirikan solat tanpa mengambil peduli tentang kesempurnaan solatnya dan ilmu tentang solat. Tak ada. Saya ni sebab banyak, daripada mula saya mengajar bab solat banyak. Sebab tu akhirnya saya tulis buku solat ni untuk keperluan apa yang saya ngajar, dan saya nampak slot-slot mana saya permudah-mudahkan gitulah. Khusyuk solat ni antara benda yang tak ramai orang nak bicarakan. Ya. Jadi kita tulis buku ni dengan tujuan supaya orang dapat maklumat lah, sebab dia keperluan roh solat tu. Jadi yang jahil ni backseat solat pun tak tahu, rukun solat berapa pun tak tahu, rukuk yang betul macam mana, sujud yang betul tak ada. Ya. Yang tu dalam buku biru itulah saya jelaskan syarat semua apa semua tu. Buku praktikal bimbingan solat, panduan praktikal bimbingan solat. Jadi dia ni tak pernah fikir tentang kesempurnaan solat, apatah lagi ingin memperelokkannya. Yang penting dia datang sembahyang. Bermula dari cara taharah wuduknya. Jangan main-main kan. Rasulullah SAW pernah duduk, berhenti tengah jalan-jalan, berhenti kat dua kubur. Rasulullah kata innahuma yu'adzab. Dua-dua dalam kubur ni kena seksa. Wama yu'adzabani min kabir. Tapi peliknya dia orang ni bukan buat dosa besar kena seksa ni. Benda simple je. Rasul pun jelaskan, amma hadza, yang pertama kata Rasul, kana la yastabra min bauli. Ni tak beres dia punya kencing dia. Kencing tak selesai, tak taharah betul-betul, lalu kena azab dalam kubur. Amma al-akhar, yang satu lagi pula, kerana banyak sangat yang bercerita, bercakap dengan orang, bergaduh domba, bawa cerita aib orang,
Hari ni tak berjalan dah. Hari ni dia pegang handphone je cukup dah. Semua benda dia condemn, semua benda dia kutuk, komen. Itu siap. Ada dah malaikat tunggu dalam kubur. Tak payahlah. Sakit 16 hari. Malaikat tu kata udahlah bang, sakit bang, tak payah. Okey ni tak ada malaikat tu, kita cakap macam mana pun dia belasah je. Tu masalah ya. Tak payahlah ya. Jadilah orang yang bodoh pun tak apa kalau tentang komen-komen ni. Ambil sikap, tak payahlah. Aku tak tahu, aku tak boleh komen lah. Ya, saya dah lama jadi begitu. Walaupun saya ustaz, saya dah lama. Saya takkan komen benda yang saya tak ada keperluan. Walaupun saya ada idea, tapi saya tahu saya kalau komen dia akan jawab. Yang tak erti ni, yang tak jahil ni, ya, yang tak ada maklumat ni lagi mulut kita akan sakit dan dia akan terlibat dengan mujarab. Sebab dulu saya rajin begitu dan akhirnya saya fikir, aku cakap pun, aku tulis bukan dia baca. Yang penting dia nak faham, dia nak menang. So, for what? Dia tak ada cantik pun. Jadi tak payahlah. Kalau kita yang tak tahu apa-apa lagi lah, beritahu. Ini dia, baca je lah, senyum je. Doakan semua, ya Allah, kesianlah hamba-hamba kau ni. Hentilah daripada perdebatan yang tak ada berfaedah. Kita kembali pada mawdu' kita tadi. Jadi wuduk pun kena pasti, taharahnya, waktu solat, syarat rukun. Semua kita tahu. Kalau sembahyang masbuk macam mana, ya, mengurus haid nifas, kalau anak-anak kita tu sembahyang macam mana, pandai ke tak. Ini semua persoalan asas. Dan tak boleh sebab benda dunia kita jadi pakar, kan? Meskipun mengerjakan solat, mereka terus berada dalam tahap kejahilan, maka apa akan jadi? Ya, solatnya tidak sah. Tak sah kan sembahyang ini. Bila tak sah, tak ada dah, tak valid. Tak ada lah. Kan? Orang main badminton tak sah, tak kira. Orang sana dapat makan, tak ada. Jadi jangan main-main dengan istilah tak sah. Artinya tak ada. Tidak diterima andai mereka terdiri dalam kalangan orang yang sempurna akalnya. Tengok, siapa yang otak dia okey, artinya dia ni okey lah dalam kehidupan. Ambil lesen kita lulus, okey tu kan. Ujian memandu, lisan, bertulis semua lulus. Tapi rukuk, syarat sah rukuk tak tahu. Rukuk ni macam mana solat tak tahu, tak boleh. Beri salam anggut kepala je, orang kata rukun qauli. Rukun qauli tu apa? Kena sebut assalamualaikum tu rukun, bukan yang toleh kanan kiri tu rukun. Toleh kanan kiri tu sunat dia. Oh ya ke? Tak tahu. Berdosa. Tak sah. Ya, buat nasi lemak handal. Ya, semua jenis lauk dia kata, ya, memang sedap. Tapi kalau tanya buat solat, tak selesai juga. Tak boleh. Siapa yang boleh sembahyang dalam keadaan jahil? Siapa yang lembang. Lu je kak, pergi sana, pergi sini, pergi sini. So buat apa pun tak erti. Itu tak apa. Tapi tak ada yang macam tu kan? Kat sini ada yang macam tu? Ada kawan kita yang macam tu dulu. Yang tu tak apa kalau bodoh tak erti. Tapi kita ni semua kita erti. Bagi je kerja apa pun, semua laju, siap semua. Maka tak boleh. Artinya majoriti kita tak boleh membiarkan kita terus solat dalam keadaan tak tahu, ya, konten solat tu apa yang tepat, apa yang tak betul. Kena tahu, kena ada ilmu. Bukan banyak sangat. Kan? Dan benda tu hari-hari kita buat. Artinya reference nak tengok betul, kita boleh praktik terus. Lepas belajar terus buat dan boleh ingat dah. Subhanallah. Mereka kekal berdosa jika tidak berubah kepada menuntut ilmu dan memperbaiki solat yang sebegi rupa. Tapi siapa yang dah mula belajar dan dia tak sebab habis, kalau dia mati Allah ampunkan dia. Itu baiknya Allah. Allah ni siapa yang mula menunjuk sikap positif walaupun tak sempurna, dia kira dah geng Allah. Sebab tu kena untuk ilmu. Siapa untuk ilmu, walaupun dia belum sempat habis semua benda maklumat dia ada, dia dah dikira selamat. Tapi siapa yang merayau lagi, ya, tengok cerita Netflix berseri tak habis-habis daripada pukul, ya, lepas sarapan sampai tengah hari baru masak nasi, habis. Yang itu memang tak habis. Sebab hari ni kita tengok, ya, orang perempuan yang tak kerja ni memang tengok cerita berseri je lah, tak habis. Jadi kalau dia tak terlibat dengan pengajian, rehatlah sekejap, sejam setengah macam ni, datang sini kejap, nanti sambung lah. Bolehlah jawab dengan Tuhan. Ini tak nak pergi kuliah sebab apa? Janganlah, kita ni best. Kan Netflix cerita dia boleh tangguh, boleh tengok, bukan TV pun nak tengok. Nak bujuk macam mana lagi tak tahulah. Jadi begitulah kita ni. Kadang-kadang tak bijak langsung nak mengurus kehidupan dunia kan.
Kita kejar dunia ni macam mana pun. Anak-anak kita pesan ni, anak-anak kita yang tak pernah pergi masjid ni, kejar dunia siang dah Allah bagi 10 jam, 9 jam kejar. Malam masalahnya datanglah maghrib isyak tu dengar kuliah. Nak jawab apa dengan Allah nanti? Sejam je malam, duduklah dengan Tuhan sejam. Memang tak fair pun 10 dengan 1, tapi Allah ni kira okey dah. Kalau 1 dah kira, sebab 1 pun kira 10 kan dalam agama kita. Buat satu kebaikan kira 10, sejam kira 10 jam lah, sama lah. Tapi kalau tak buat langsung macam mana? Tak ada langsung sembahyang jemaah, tak ada langsung dengan kuliah agama, macam mana hidup tu? Hanya untuk dunia je sembahyang hidup kan? Siang, malam lagi keluar lepak kedai mamak lagi, cengih lagi. Allah, ingat-ingatkan anak kita tu, ya, pergilah masjid sekejap, ya, sejam untuk agama, untuk akhirat kita pula sejam je. Yang lepas tu malam kalau ada cerita lagi lah kejap. Itu kalau dapatlah anak-anak kita dapat jadi orang masjid maghrib isyak, Allah, sejuk perut kita mengandung. Tak tahulah saya tak mengandung. Orang cakap gitu, saya cakap je. Yelah, memanglah siapa tak nak nampak anak dia pergi masjid kan. Semayang, lepas tu balik, Assalamualaikum mak, Allah dengan kufiah lagi, Allah sejuk, kita terima kasih Allah bagi anak macam ni. Tak, kita kena ada suara tau. Kena ada suara. Ibu-ibu kena ada suara. Kena suara yang lembut, memujuk. Mak teringin nak tengok anak mak ni beli masjid, ya. At least kalau dia tak buat kita hidup, nanti kita dah mati mungkin dia terkenal, aku teringin. Tak, kena cakap lah, dia anak kita, hak kita besar tau dia. Sejuk hati mak rasa kalau nampak tengok anak mak. Tak apalah kalau tak dapat sekarang, bila-bila nanti buatlah. Mana tu itu jadi azimat, tangkal dia teringat, besok kita dah tak ada. Setiap kali dia melangkah ke masjid sebab kerana ingat cakap kita tu, Allah, semua pahala maklim mengasuh. Dan kalau dah pergi masjid mesti ada Rabbana, ya, ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ada doa lah. Kalau dia tak doa pun dia aminkan doa Pak Imam, kita dapat lagi keselamatan. Kalau dah tak pergi masjid, semayang pengenalan laju je, doa pun tak ada. Lepas hak kita. Hak kita besar pada anak-anak, tapi bukan, jangan fikir hak dunia sahaja, fikir hak akhirat kita yang lebih besar, yang tak pasti. Jadi tak boleh sebenarnya kita terus semayang dalam keadaan jahil kalau Allah bagi kita akal yang baik, yang sempurna. Kecuali para mu'allaf yang baru memeluk Islam, mereka diberi keizinan bertempoh, ya, untuk belajar berkaitan solat. Tak apalah, dia tak reti dulu, tak apa. Tapi dah lama sikit dia tak boleh, ya. Yang kedua, darjat orang lalai. Ni majoriti kita berada di posisi ini, di status ini, iaitu dia dah ada ilmu. Dia dah tahu rukun sujud, rukun solat semua dah ada, ya. Tapi dia tak berusaha pun untuk ingat Allah dalam sembahyang. Dia sembahyang betulkan Alhamdulillah Ar-Rahman, tapi ingat dah, ni nak gimana, ni nak gimana, lepas ni siap dia, aku geram ni. Macam-macam benda dia ingat. Ghairil maghdu, betul disebut elok. Ya, memang itu keperluan solat, tapi tak cukup macam tu. Sebab kita kena ingat ghairil maghdubi alaihim, itu orang-orang Yahudi yang Allah murkai. Kita minta kita tak nak jadi macam mereka. Tu fil ayat tu, kan? Begitu. Jadi orang yang solat begini, solatnya kosong sebenarnya, tanpa membesarkan Allah, tanpa sebarang penghayatan. Malah kadang-kadang solatnya syarat dengan leka dunia, fikir hal dunia, melayan bisikan syaitan. Memang kita kalau sembahyang, bayangkan, sebelum sembahyang tak ingat macam mana, tapi tengah sembahyang semua benda kita ingat. Pintu rumah tadi kunci tak? Allah, kucing aku dah keluarkan ke belum? Aku berak ke dalam rumah tu kan, tengah sembahyang. Padahal sembahyang tadi tak ada benda, ya. Hati sejuk tadi aku dah masukkan ikan tu, ish, macam tak tutup balik, tak pernah sabar, padahal tutup. Kau bayang kau apa? Setan yang jahat, kan? Semua benda lagi kau ibu kan, ngurus rumah lagi macam-macam. Jadi memang kena ada senjata yang kuat lah. Apa dia senjata kuat untuk khusyuk? Faham bacaan solat. Oh, kita boleh tarik balik, Maliki yaumiddin, tinggal peti sejuk. Takkan yang peti sejuk nak lawan Tuhan? Kecil sangat. Yang menguasai hari pembalasan, kita pun ada perasaan harap, ya Allah selamatkan aku di hari pembalasan. Besarlah solat tu.
Tapi kalau dah pegang tak bawa senjata memang kena tikam je dengan iblis tu. Ditikam, ingat peti sejuk, ditikam, ingat gelang semalam kat mana letak, ditikam lagi. Ini baju Allah, baju kat belakang pintu tu semalam patutnya masuk sekali dalam baldi. Saya cuba melakonkan otak-otak orang perempuan lah. Fikiran orang perempuan kan banyak nak urus semua. Orang perempuan ni hebat tuan-tuan. Orang lelaki takkan mampu. Orang lelaki fikiran dia salah je. Satu benda dia fokus, dia akan buat sampai siap pun dia lebih ke orang lain. Orang perempuan dalam kepala ni ada 6 benda dia ingat ni. Zap, pintu tak tutup, kereta tak masuk, baju semalam kat mana, anak aku tak bangun lagi, Allah, semua benda dia. Dan dia boleh relax je. Lagi kalau berjaya buat 2 benda pun dah hebat sangat. Kau tak tahu masa 2 benda aku buat. Orang perempuan 8 benda pun tak kisah. Tapi tolong, ketika solat yang 8, yang 6 tu kena duduk tepi dulu. Sebab kita sedang menghadap Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Sekiranya kebesaran Allah tak boleh dimasuk, diganggu tempat-tempat yang lain. Benda lain tak boleh kacau dah. Aku dengan Tuhan ketika itu masuk Allahu Akbar. Ya, tak apa nanti sampai bacaan solat kita feelkan lagi. Jadi berdiri, rokok dan sujud yang dipersembahkan adalah lakonan fizikal semata. Rukuk patutnya itulah perlakuan pernyataan tunduk, menghina diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala hadapan Allah. Tapi tak feel lah. Ya, terbayang cerita tadi, ya, yang tengok Netflix tadi, hero tu dia depan mesti dia gaduh balik. Tak pun dia baik balik dengan suami bini dia tu kan. Dah macam-macam kita buat skrip dalam tu. Ya, jadi tak boleh tanpa sebarang rasa di jiwa dan tumpuan di minda. Mereka terus berkeadaan begini dalam mendirikan solat. Mereka yang terus berkeadaan begini, ya, artinya sembahyang, asal sembahyang je, fizikal bacaan semua elok, tapi hati dan minda tak ada ingat Allah, macam mana? Ya, akan ditanya dan dipertanggungjawabkan tentang kelekaan mereka. Allah akan soal siasat. Macam orang kena tangkap dengan polis, tanya, selesa tak selesa besok ke akhirat. Allah tak lepaskanlah. Allah tanya, kenapa? Ya, kau cakap aku ni maha besar, tapi kenapa ya kau punya drama lagi besar? Nyibuk je setiap kali rokok, sujud semua masuk. Itu kita kena bertanggungjawab kat dunia lagi lah. Ya. Darjat yang ketiga, darjat orang bermujahadah. Ni mungkin kita ni lah di kalangannya, iaitu orang yang solat dia cuba nak ingat Allah, dan bukan senang dia nak ingat Allah dalam solat ni, susah. Tapi dia mujahadah. Mujahadah ni artinya melawan bisikan, melawan nafsu, melawan ya apa saja yang mengganggu tumpuannya pada solat sehingga dia kadang-kadang on off. Lepas satu kuliah saya tentang darjat solat ni yang minggu lepas, ada seorang tua tanya saya, tapi kalau solat saya kan kadang-kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, bukan senang. Saya kata saya pun macam tu. Semua kita macam tu. Tapi yang penting kita kena kekal di tahap ini. Ada senjata, iaitu ada maklumat, dan kena lawan. Ya, Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, ingat lagi Allah paling besar. Walhamdulillahi katsira wa subhanahu wajhatu wajhiya lilladzi, ya, dah terbayang dah wajah lain. Nak cantik sangat muka dia tu, geram pula aku tengok. Dah setan masukkan muka mak Jah yang kacau kita semalam tu kan. Maka ketika itulah kalau kita ingat bacaan solat, maka kita kata inna solati, ini aku tengah sembahyang ni, sesungguhnya solatku ni Allah. Tarik menarik, inilah mujahadah. Mereka yang berada di tahap ini memelihara semua syarat sah, basic semua dah selesai, rukun dan segala tuntutan solat, dan berusaha bermujahadah untuk mendapatkan khusyuk, berperang dengan gangguan syaitan dan ingatan pada dunia untuk menghadirkan hati, menghayati solat. Ada kalanya berjaya, ya, jaya khusyuk, dan sekali-sekala tewas jua dengan gangguan tersebut. Namun mereka tetap berusaha mengembalikan tumpuan kepada ucapan dan gerakan, ya, solat yang sedang didirikan. Diingat, ya, dia sedang sujud, ya Allah, ni kepala aku yang paling mulia ni pun aku sembah ke bawah kerana menghina diri di hadapan-Mu ya Allah. Itu feel ya. Itu kata Subhan Rabbi, maha suci Tuhanku yang maha sempurna, tak ada yang cela, tak ada yang tak betul ya Allah, semuanya betul di sisi Kau. Ya, wa bihamdi, dan segala pujian untuknya. Meskipun solat mereka belum mencapai tahap kesempurnaan, ya, penghayatan khusyuk, namun solat pada tahap ini dikira mendapat keampunan di sisi Allah. Allah dah ampunkan, ya, kegagalan orang begini. Istiqamah dalam mujahadah ini pasti akan bawa kepada rahmat Allah dan pimpinannya.
Siapa berada di tahap ini pun, ya, Allah dah timpahkan rahmat, Allah dah turunkan kasih-Nya, ya. Dan siapa yang berada di tahap ini pun sebenarnya dia dah sedikit selesa dengan kenikmatan solat yang sekarang dia dapat. Siapa yang pernah cuba rukuk dan hayati maksud rukuk ni, kita menghina diri pada Allah, ya, selayaknya sebagai hamba Dia yang paling hina, banyak dosa, banyak bohong, banyak janji tapi dusta, ya, di hadapan Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Berlembut, Maha Memberi tangguh, Maha menerima taubat. Lalu kita pun sebut Subhana Rabbi, Maha clear Tuhanku, Maha bersih Tuhanku dari segala benda yang tak sempurna, ya, dan segala pujian untuknya. Kita ulang 3 kali kita sebut tu dengan penuh rasa. Kita akan rasa tenang, nyaman nanti lepas semayang. Walaupun 4 tu je baru kita hayati. Sebab tu Nabi semayang lama panjang sebab nikmat semayang. Jadi pernahkanlah dalam hidup kita untuk mencicip sikit daripada nikmat solat tu. Pernah kan, ya? Kalau tak pernah nanti kita jadi orang yang paling malang kat dunia ni. Sebab itulah nikmat paling besar dalam hidup kat dunia ni. Sebab dunia ni tak best. Makan sedap-sedap pun lagi ke tandas dah saya perut. Allah, memang sedap tapi tak tahan. Banyak sangat jeli dia. Itulah kau dah tak sedar diri, dah tua-tua makan berapa, kena kutuk lagi. Kan? Kita menang hari ni jadi, ya, pemimpin, ya, muslimah setempat. Allah SWT. Tahun depan kita disisih lah, ini paling sikit. Yogo dalam kereta lambat je nak keluar pergi kuliah. Itulah dunia, ya, tak best dunia ni. Yang menyamankan kita kat dunia bila berdampingan dengan Tuhan. Tuhan yang Maha tahu bersama kesakitan kita. Tuhan janjikan kalau kita sabar, Allah menjanjikan syurga, nikmat, ketenangan. Itulah nikmat sebenar hidup kat dunia. Tapi sayangnya ketika mana kita berada dalam ruang nikmat tu, kita tak sedar. Dan bila tak sedar, apa benda pun kita tak dapat. Siapa duduk sini dia tidur, dapat tak apa-apa? Tak ada yang tidur, jangan takut. Tidur ke tak ada. Dia tak dapat apa-apa. Yang sedar je dapat cerita ni kan. Itulah. Ya, siapa duduk dalam, ya, taklimat menteri kata nak bagi duit, dia main game. Habis keluar rumah sono dah bagi daftar. Gimana? Menteri suruh ambil duit lah. Tapi siapa yang sedar, yang tak sedar tak boleh ambil. Macam dia tahu? Jangan tak sedar sangat. Dan paling bahaya terus tak sedar dalam solat menghadap Tuhan. Kita kan cakap dengan Tuhan, Rabbil firli, wahai Tuhan ampunkan aku ya Allah, warhamni, tolonglah kesiaga aku. Itu kan merayu tu. Wajurni, tampunglah kekurangan aku. Warzuqni, rezekikan aku benda-benda yang baik ya Allah. Wa'afini, berilah aku afiat, sihat sampai bila-bila ya Allah. Wa'afu anni, ya, padamlah dosa-dosa aku ya Allah. Dan benda tu semua keperluan untuk jiwa kita tenang. Ya, siapa sihat dia tenang, siapa ada rezeki dia tenang, siapa yang selalu ditampung kekurangan hidupnya dia tenang. Yang kita minta pada Dia yang memang menentukan dapat atau tak. Yang bestnya dengan Tuhan ni, dapat ke tak dapat, minta tu dah dapat pahala. Tapi sayangnya minta pun tak sedar, tu masalah. Minta duit ni orang betul tengok lain. Ni orang tak bagi ke bagi tak tahu. Mana? Mana? Minta pun macam tak minta, mana dapat? Itulah yang kita buat dengan Tuhan. Darjat keempat ni darjat orang yang dah Allah anugerahkan dia khusyuk. Mereka semua menjaga tuntutan kesempurnaan solat zahir dan batin, berjaya memberi tumpuan kepada setiap gerakan dan bacaan. Solatnya dihayati dan dijiwai dengan penuh rasa kehambaan, penuh rasa bimbang dan harapan agar solatnya diterima. Ya, dia memang dengan Tuhan dah. Ini anugerah ya, ini bukan usaha lagi dah. Ini orang yang dah dapat anugerah. Dan tak ada orang yang terus dapat nombor 4 ni, melainkan dia pasti kena lalu yang ketiga ni. Ya. Dia kena lalu yang kedua. Ya. Dia kena bermujahadah di lawan ketiga ni. Subhanallah. Dia kena ada ilmu solat, ya. Dia lalai dan dia usaha mujahadah. Insya-Allah satu hari dia angkat takbir Allahu Akbar. Dia tak rasa apa macam para sahabat. Itu yang bila mana orang nak potong kaki, dia kata potong kaki aku. Ya. Ada cerita-cerita khusyuk kat belakang buku ni ada. Allah Zubair, tak silap saya nama seorang sahabat yang kaki dia dah makin membusuk. Ya, seorang tabib Nasrani kata kami punya amalan kalau nak potong kaki yang dah teruk ni kencing manis kot. Ya, maka kena minum arak supaya lalai.
tak sedar, minum arak dengan kuantiti yang banyak lah. Maka dia kata, no, aku tak akan buat benda yang haram dalam keadaan anggota aku dipisahkan dari badan aku. Tapi nak macam mana kata dia? Tak mungkin nak pegang berpuluh orang pun menjerit beronta, macam mana nak potong? Dia kata, tunggu aku solat sunat 2 rakaat. Bila kau tengok badan aku tak goyang, itu maknanya aku terlalu khusyuk. Dan ketika aku sujud nanti potonglah kaki aku. Jaya dia buat. Memang hilang betul. Ini peringkat keempat. Kita tak payah potong kaki, nyamuk ketik pun. Nyamuk belum ketik lagi pun kita dah kacau tu lah. Biar je lah nyamuk tu gigit pun. Ya. Macam-macam kan, beza kan. Mereka memperoleh ganjaran yang sempurna. Sebab siapa yang khusyuk, ya, pahala dia sempurna. Siapa yang khusyuk separuh, pahala dia separuh. Siapa yang 1 rakaat, pahala dia 1 rakaat. Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis. Darjat kelima, ini merupakan darjat tertinggi yang bukan orang-orang biasa lah, wali Allah dan para nabi yang sampai lah. Ya, mereka hidupnya memang dengan Tuhan lah. Tak ada benda, memang kan Allah semata-mata. Ya, pada tahap ini, ya, mereka mendirikan solat dengan terus sedar bahawa mereka berdampingan dengan Allah, berhadap dengan Allah. Ya, jadi solat mereka tak ada lagi kerahan kepayahan. Mereka hanya seorang macam orang yang sedang memadu kasih, ya, rindu dan cinta, mempersembahkan apa yang diucap dalam solat dengan penuh rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ruang lagi di hatinya untuk dunia, ya, selain hanya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini solat para nabi. Rasulullah sebab tu semayang sampai bekak kaki ni sebab macam ni, sebab nikmat sangat semayang. Solat merupakan waktu terindah sebenarnya. Walaupun kita di tahap mana, kita kena sedar solat merupakan ruang terindah seorang hamba dapat menghadap Tuhan. Detik pertemuan pencinta dengan kekasihnya. Ya. Kalau kita rasa macam janggal nak mencintai Allah, kita kena betulkan kita punya mindset. Ya. Saya masa kecil, saya berkata macam mana nak cinta Allah? Buat apa? Sebab kita dulu cinta tu, cinta lagi perempuan, kan, budak-budak. Kita dah makin bahasa, cinta ni paling berbaloi adalah bercinta dengan orang yang cinta dengan kita. Penat tak kalau cinta-cinta dengan orang tak cinta dengan kita? Pernah kan? Kalau kita minat dengan mamat tu, tentang dia menarik sikit, ya, kita tulis surat dia tak balas, ya, kita buat macam gedik-gedik dia tak kisah, geram, penat. Kita bagi bunga ke, bagi hadiah ke, dia letak tepi, buat tak kisah, buat tak tinggal. Ui, memang benda kita. Tak payahlah cinta dengan orang tak cinta dengan kita. Cinta dia Allah Subhanahu wa taala yang sangat cintakan kita. Nak tahu cinta Allah dengan kita macam mana? Rasulullah pernah, ya, dengan para sahabat duduk, dengan para sahabat melintasi seorang ibu yang memeluk erat anaknya di depan unggun api. Ya. Anak dia tu sebab dah berjalan ke api tu, anak ibu dia kejar dan tarik anak dia peluk kuat-kuat. Lalu para sahabat ditanya, kenapa ibu tu buat begitu? Para sahabat kata, dia sayang sangatlah anak dia. Itu mungkin bukan kandung dia, itu anak kandung dia. Sebab tu dia selamatkan betul-betul. Sungguhnya tu Rasulullah kata, demi Allah, Allah lebih sayang kita lebih daripada kasih seorang ibu yang terlalu sayang kepada anak kandungnya. Itulah Tuhan kita. Jadi kenapa kita tak nak sayang Allah? Ya, sedangkan orang yang sayang Allah dia selesa, dia tenang. Dan kita terlalu sayang dunia, sebab tu cinta Allah tak masuk. Dan pada kita semua dunia, sedangkan dunia banyak menyiksakan kita. Banyak benda-benda yang dunia dulu setia dengan kita dengan dah hilang. Dulu kita paling cantik kat sini kan, pakai make up apa masuk, sekarang pakai make up apa pun tak masuk. Lagi kita buat tak pandang je. Okey ke bang? Macam sama je. Hui, ayat bisa. Kita pun terbenung lagi. Bini saya selalu macam tu. Yelah, kita dah tak cantik. Cakap okey je. Dah tak ada ayat lagi kan. Okey je lah kita kata. Oh, memang cantik sampai bila-bila. Alah, koyok. Nak cakap macam mana lagi? Kan? Macam tu je lah kenyataannya. Itulah dunia. Sebab kita kat dunia, kalau kat dalam syurga nanti kita jadi orang paling cantik. Bayangkan muka kita yang sekarang juga, bila masuk syurga lebih cantik daripada bidadari.
Balik ni tengok cermin, tengok macam mana kalau muka aku ni lebih cantik. Macam mana Allah buat? Tapi orang kenal. Kalau joyak je, jangan ya Allah cantiknya kau kat syurga ni lah. Tapi aku kenal kau joyak. Itu masalah. Jangan kata kita tercantik tau. Kena kata kita cantik. Ingat syarat masuk syurga tak payah modal teruk-teruk beli produk sana sini. Kan? Try, usaha sampai boleh masuk syurga lebih cantik. Sehingga kecantikan orang yang masuk syurga ni berseri mahligai syurga hanya kerana cahaya wajah dia. Allahu Akbar. Tak payah pakai kuku putih, kuku merah. Ya, masuk syurga je lah. Senang. Ya. Cakap senang lah Ustaz. Tak, kena usaha lah. Sebab kita tak ada pilihan. Kalau siapa tak nak masuk syurga, dia kena masuk neraka. Kalau ke akhirat tu ada R&R pun dia lepak ke? Tak ada. Subhanallah. Begitulah usaha yang sebab tu ada. Dan sebenarnya inilah asas kehidupan kita. Sembahyang yang khusyuk ni akan menjadikan kehidupan kita selesa walau apa pun kita. Walau di mana kita berada, walau bagaimana tahap kehidupan kita. Semoga kita dapat ya sesuatu daripada perbincangan yang agak panjang hari ni Banyak berubah tu dah jumpa sesekali. Tengok daripada khusyuk bukan syok 1 2 3 4 5 6 7 muka surat. InsyaAllah kita bincangkan lagi rumusan daripada bab ini. Ya, kita berhenti muka surat 16, tandakan buku-buku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.